Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi asaf pimpinan Masjid Qaryah Hukun, Tuan Imam, Tuan Bilal, AJK Masjid serta tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, dengan taufik inayahnya dapat kita berkumpul bersama-sama pada malam ini untuk kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan serba sedikit usaha kita ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah SWT, meningkatkan ilmu kita sekiranya kita tidak tahu, mengingatkan kita sekiranya kita terlupa, dan meningkatkan keimanan kita dan dapat kita melakukan ibadah dengan lebih yakin. Jadi insyaAllah sebelum kita meneruskan pengajian kitab kita niat i'tikaf. Bagi siapa yang belum niat i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Baik, jadi insyaAllah malam ini kita akan meneruskan pengajian kitab kita, iaitu pengajian kitab Al-Fiqh bil Manhaji ala Mazhab Syafi'i, yang di mana pada pertemuan sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat tayamum lah. Jadi sebelum kita tayamum, kena pastikan kita perlu memenuhi syarat-syaratnya, iaitu mestilah mengetahui masuk waktu solat dengan yakin. Masuk waktu solat dengan yakin, kita dah rasa masuk waktu solat tersebut, maka ketika itu barulah kita baru tayamum. Kalau kita tayamum sebelum tu, tidak sah tayamum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian mencari air selepas masuk waktu solat. Sekiranya dia macam yakin tak yakin, ada air ke tak ada air ni. Jadi sekiranya dia dalam keadaan macam itu, dia kena mencari air selepas masuknya waktu solat. Tetapi kalau dia memang yakin, memang tak ada air dekat kawasan tempat tinggal dia tersebut, maka dia tidak perlu mencari air, dia terus kepada tayamum dan juga terus solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat tayamum menggunakan debu tanah yang suci, yang tidak mengandungi tepung dan kapur. Dia mesti debu tanah. Tak boleh debu kayu ke, kan, debu tepung ke dan sebagainya, tak boleh. Dia mesti debu tanah. Dan debu tanah tersebut mestilah yang suci, tidak terkena najis dan juga tidak digunakan. Maknanya debu yang mustakmal tidak boleh digunakan untuk tayamum. Itu yang ketiga. Manakala yang keempat, mestilah menghilangkan najis terlebih dahulu dekat anggota badan kita. Kalau tak mampu nak menghilangkan najis, kita tetap kena solat menghormati waktu, akan tetapi kena mengulangi solat kita balik sekiranya telah ada air. Itu yang keempat. Yang kelima ni ialah menentukan kiblat sebelum bertayamum. Sebelum kita nak bertayamum, dalam keadaan tayamum tersebut mesti kita kena menghadap ke arah kiblat. Bukan solat sahaja, tetapi ketika tayamum kena menghadap ke arah kiblat. Itu adalah syarat-syarat dia. Kelima-lima syarat yang perlu dipenuhi jika seorang itu hendak tayamum. Di malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mempelajari pula berkenaan dengan rukun tayamum. Syarat, beza syarat dengan rukun? Syarat ni adalah
sesuatu perkara yang di luar amalan tersebut. Manakala rukun ni adalah sesuatu pada amalan tersebut. Contohnya rukun solat ada sujud. Tak dinamakan solat sekiranya tidak ada sujud. Jadi rukun ni adalah sebahagian daripada amalan ibadah kita. Manakala syarat pula adalah di luar daripada sesuatu amalan kita. Jadi contohnya tayamum. Adakah tayamum, dalam tayamum tersebut masuk watu? Tak ada. Oleh sebab itu masuk watu disebut sebagai syarat. Tapi kalau menyapu muka, menyapu tangan, itu ada terdapat dalam tayamum tersebut. Jadi disebut sebagai rukun. Dia seumpama seperti sebuah pokok lah. Rukun pokok apa? Kayu, kan, daun, akar dia, batang pokok dia, itu rukun. Manakala syarat-syarat pula bagi nak menghidupkan pokok ni apa dia? Contohnya kena siram pokok, siram air, kena matahari. Itu syarat. Maknanya syarat ni di luar daripada pokok tersebut. Tetapi pokok ni takkan subur, takkan membesar sekiranya tidak ada syarat. Begitu juga dalam amal ibadah kita, sekiranya amal ibadah itu tersebut nak sah, kena mematuhi syarat dia, kena mematuhi rukun-rukun. Itu beza antara rukun dengan syarat. Jadi dalam kitab ini menyebutkan rukun tayamum ada 3. Rukun tayamum ni ada 3. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumuhi fid darain. Rukun tayamum ada 3 dalam kitab fiqh haji. Dalam kitab lain ada menyebutkan 5, ada menyebutkan 6 rukun. Manakala ada yang menyebutkan 7 rukun. Tapi dalam kitab ni ada 3 dan merangkumi semualah. Jadi pertama sekali, rukun tayamum berniat. Mula-mula sekali tayamum kena berniat. Dan tempat niat ni yang wajib dekat mana? Dekat dalam hati kita. Mana-mana ibadah, yang penting niat. Dan niat ni dalam hati yang wajib. Kalau kita lafazkan, itu adalah sunat. Sunat kalau kita lafazkan. Kalau kita urut nawaitu lillahi ta'ala, kalau kita lafazkan, sunat. Tapi kalau dalam hati, itu yang wajib. Itu yang sah tak sahnya ibadah kita tersebut. Jadi kalau kita nak bertayamum, first kali kena berniat. Dan niat ni adalah di dalam hati, wajib. Kemudian oleh itu seseorang hendaklah berniat dalam hatinya perbuatan tayamum tersebut. Malah sunat melafazkannya dengan kata. Jadi bila kita nak bertayamum ni, pertama sekali dia kena berniat. Okey. Ketika manakah bermulanya niat tersebut? Ketika nak melakukan amal ibadah tayamum tersebut. Bilakah bermulanya tayamum ni? Ketika tepuk di muka ke? Ketika mengalihkan daripada tanah ni ke sini ke? Macam mana? Ini persoalan kan? Bilakah bermula niat tersebut? Niat perlu dilaksanakan ketika mengalih perbuatan debu tanah daripada sini nak ke sini, alih pengalihan daripada sini nak ke sini, ketika itu bermulanya niat. Manakala bagi wuduk pula, permulaan niat adalah ketika terkena air dekat sebahagian muka. Tetapi kalau tayamum ni, ketika peralihan tanah debu tanah tersebut nak ke muka, ketika itulah kita niat. Dan berterusan niat tersebut sehinggalah kena dekat sebahagian muka kita. Contoh, kita tepuk tanah, kemudian kita lafaz dalam hati, saya bertayamum untuk mengharuskan solat fardu kerana Allah Ta'ala. Berterusan daripada pengalihan debu tanah tersebut sehingga ke muka, niat kita kena berterusan. Tetapi sekiranya kita tepuk tanah, debu tanah, kita nak nafas niat ni, kemudian nak sampai ke muka, ada orang kacau kita. Ada ni, cukup tanah tak? Kan member sebelah tanya kan, debu tanah cukup tak? Ada itulah dia kacau kita kan. Jadi perlu tak kita mengulang balik tepuk tanah tersebut? Jawapan dia tak perlu. Dan dia perlu bermulakan balik niat dia ketika kena sebahagian dekat muka dia. Jelas tak? Maknanya kata kalau dia tepuk, kemudian kawan sebelah dia kacau kan, dia terbatallah niat dia tadi, dia dah terganggu. Jadi oleh sebab itu dia
bila bermula sebahagian muka, dia kena niat pada ketika itu. Akan tetapi permulaan niat adalah ketika perpindahan debu tanah nak ke muka tersebut. Itu yang pentinglah, yang wajibnya. Dan perlunya perpindahan tanah ni. Kalau kita tengok dalam kitab lain, ada rukun sebelum niat ni, iaitu kena ada peralihan tanah tersebut. Peralihan debu tanah tersebut. Kenanya tepung daripada tangan dan ke muka. Kalau sekiranya debu tanah, debu pasir lah kan, contohnya kita dah padang pasir, pasir kat muka kita, kemudian kita berniat saja aku bertayamum, kerana kat muka dia tak ada peralihan, kemudian dia terus gosok dekat muka dia, maka perubatan tayamum tersebut tidak sah. Sebab dia kena ada rukun yang sebelum dan kita lain menyebutkan, kena ada proses peralihan. Maknanya kata daripada tangan nak ke muka. Contohnya kalau dekat padang pasir, dia tak ada tangan, ada debu tanah dekat tangan dia. Jadi ke debu tanah ke muka dia, boleh tak? Jawapan dia, boleh. Tetapi kalau sekiranya memang ada debu tanah dekat muka dia, kemudian dia pun terus gosok sahaja, itu tak sah. Proses dia kena ada proses peralihan debu tanah tersebut daripada tangan nak ke muka. Boleh tak orang lain melakukannya? Contoh kita tak sihat, orang lain buatkan untuk kita. Jawapan dia boleh, dengan izin si sakit ni, si pesakit ni lah. Contoh ni dia sakit, orang lain nak buat untuk dia. Orang lain boleh buat sekiranya orang tu izinkan. Kalau orang tu tak izinkan, tak boleh. Dan proses orang nak membuatkan untuk kita tu sama juga. Ketika dia nak sini, nak mengalihkan tanah debu tanah tersebut, ketika itulah dia berniat untuk tayamumkan orang tersebut. Tinggallah ke muka dia. Itu niat lah. Maknanya permulaan niat ketika proses peralihan tersebut. Dan peralihan itu adalah rukun. Peralihan tersebut rukun. Kalau debu tanah kena ke muka, tak boleh. Itu yang pertama. Persoalan yang pertama lah dalam berniat. Kemudian macam mana pula dengan lafaz niat ni? Lafaz niat ni macam mana? Contohnya dalam kitab ini mengatakan, saya pun mengharuskan solat fardu, solat sunat dan seumpama yang hendak dilakukannya. Apabila seorang bertayamum dan niat mengharuskannya fardu, dia boleh melakukan beberapa amalan sunat yang lain bersamanya. Ini persoalan kita nak sebut niat ni macam mana? Jadi kita nak buat sebut niat ni, kita nak tengok kita nak buat apa. Contoh kalau kita nak menunaikan solat fardu, boleh tak seseorang ni berniat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat? Sah ke tak sah tayamumnya, solatnya? Dia nak solat fardu zuhur, tetapi ketika dia bertayamum, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Sah ke tak sah tayamumnya? Sah. Siapa cakap tak sah? Sah pun tak. Kerana apa? Tak sebut. Dia tak sebut perkataan fardu. Jadi kalau seseorang tu nak salat fardu zuhur, dia kena berniat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Macam mana niat dia ketika tayamum? Dia kena sebut sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Jadi sekiranya seseorang tersebut berniat macam itu, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu, maka dia boleh melakukan apa-apa amalan sekalipun. Solat fardu ke, solat sunat banyak kali itu tak apa. Membaca Al-Quran menggunakan tayamum yang sama pun boleh. Membaca Al-Quran, bertawaf dan sebagainya. Akan tetapi sekiranya dia berniat sahaja aku mengharuskan, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat, tak sebut fardu, tak sebut sunat apa sekalipun. Jadi peringkat yang kedua ni, yang pertama sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu, itu yang pertama. Maknanya tidak boleh melakukan apa-apa ibadah. Manakala peringkat yang kedua, sekiranya dia berniat sahaja aku mengharuskan bertayamum untuk mengharuskan solat, maka orang ini dia boleh melakukan solat sunat sahaja. Melakukan solat sunat tahiyat masjid, solat sunat ajan, minta hujan dan sebagainya.
Kan contoh hari tadi minta hujan, boleh bertayamum dengan meniatkan saja bertayamum untuk mengharuskan solat. Tapi solat fardu boleh tak dia menunaikan? Tak boleh. Tak boleh dia untuk melakukan solat fardu. Kalau solat sunat, kalau solat jenazah, boleh tak dia menggunakan niat saja bertayamum untuk mengharuskan solat tanpa menyebut fardu? Solat jenazah. Solat jenazah ni muakkad ke? Sunat muakkad. Fardu kifayah bukan sunat. Jadi macam mana? Kalau dia menggunakan niat tu, sah ke tak sah solat jenazah? Jawapan dia sah. Ulama menetapkan bahawa solat jenazah termasuk juga dalam boleh digunakan sahaja bertayamum untuk mengharuskan solat. Dia macam umpama seperti sunat. Tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Itu yang kedua lah. Manakala yang ketiga, sekiranya dia berniat sahaja bertayamum untuk mengharuskan membaca Quran. Sahaja bertayamum untuk mengharuskan baca Quran, sahaja bertayamum untuk sujud tilawah dan sebagainya. Maka niat yang ketiga ni dia boleh melakukan yang itu sahaja, apa yang dia niatkan sahaja. Kalau baca Quran sahaja boleh. Dia tak boleh solat sunat, dia tak boleh solat fardu. Tapi kalau peringkat yang kedua ni, kalau dia sahaja bertayamum untuk mengharuskan solat, maka solat sunat boleh, solat jenazah boleh, membaca Quran boleh, sujud tilawah boleh, apa-apa yang mana sunat boleh. Tapi solat fardu tak boleh. Tapi kalau yang ketiga ni, apa yang diniatkan itu sahaja yang boleh dilakukan. Yang atas ni tak boleh. Maknanya kata, niat bagi tayamum ni ada 3 peringkat. Kalau pertama ni, semua yang bawah ni boleh. Kalau yang kedua ni atas tak boleh, 2 dengan 3 ni boleh. Nampak bayang tak bayangan tu? Jadi jawapan dia, kalau dia nak senang, dia nak melakukan apa-apa ibadat, niat yang pertama ni sahaja. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Kena sebut fardu. Kalau tak sebut fardu, kalau dia solat fardu zuhur, isyak, maghrib tu, jawapan dia tak sah sembahyang. Jadi kalau dia berniat, persoalan yang ketiga, kalau dia berniat saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas, boleh ke tak boleh niat macam tu? Saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas, saja aku bertayamum untuk bersuci, boleh ke tak boleh? Saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas besar, saja aku bertayamum untuk mengangkat hadas kecil, boleh? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Sebab Sebab tayamum ni tujuan dia bukan untuk mengangkat hadas. Tayamum ni dia menggantikan yang hadas kecil dan hadas besar dalam keadaan darurat. Jadi tayamum ni bukan bertujuan untuk mengangkat hadas. Tujuan dia adalah untuk membolehkan kita solat. Itu je. Sebab itu tayamum ini adalah taharah yang kecil. Jadi dia tak boleh nak mengangkat hadas. Dia tak mampu nak mengangkat hadas. Dia kena meniat saja bertayamum untuk mengharuskan solat. Kalau untuk mengangkat hadas, tayamum itu tak sah. Jadi niat tu kena betul lah. Itu persoalan-persoalan dalam rukun yang pertama ni, berniat. Itu yang pertama. Rukun yang kedua pula, menyapukan debu tanah ke muka dan kedua belah tangan hingga ke siku dengan 2 kali tepukan, yakni menepukkan 2 tangan ke atas debu tanah yang suci dan menyapukannya ke seluruh muka, kemudian menepukkannya lagi ke atas debu tanah dan menyapukannya pula pada kedua belah tangannya hingga ke siku dengan cara tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan dan tapak tangan kanan menyapu tangan kiri. Ini kita baca panjang sikit lah, sebab apa senang sekali huraikan. Jadi rukun yang kedua ni, dia kena buat 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama untuk sapu muka, tepukan yang kedua untuk menyapu tangan. Kalau seseorang tersebut membuat tepukan sebanyak lebih dari 2 kali, boleh ke tak boleh? Boleh.
Boleh kan? Kalau ada cerita demo. Nak saya demo kan? Tunjuk. Tak ada betul habis ni tu. Habis ni tu. Bosan sikit. Habis kan ni tu. Jadi yang kedua ni menyapukan kita cerita teori dulu, baru kita cerita praktikal. Habis kan ni tu. Jadi menyapukan tanah, debu tanah ke muka. Yang kedua menyapu kedua tangan kita. Dan juga itu adalah cara dia lah menyapu debu tanah. Macam ni. Jadi macam mana cara dia? Caranya ialah berniat dan kemudian sunat mulakan daripada atas. Atas macam ni, kemudian bawah ke bawah sampai ke hujung janggut ni. Sampai ke hujung janggut kalau ada janggut lah. Daripada sini bawah ni, bawah berhidung kadang-kadang tak kena gosok. Bawah ni kalau air, sifat air ni apa? Sifat air ni dia mengalir. Jadi kalau kita tak gosok sini pun air tetap mengalir dekat sini. Tetapi debu tanah ni sifat dia tak mengalir. Oleh sebab itu dia kena gosok muka dia, seperti dia menyapu muka dia, kena ke seluruh bahagian sampailah ke hujung janggut. Tetapi tak diwajibkan dia kena sapu dekat hujung rambut ni, tak diwajibkan. Dia bermula daripada sini sampailah ke hujung janggut dia, sampai ke dagu dia. Akan sapu lah macam ni, daripada atas, sunat daripada atas sampai ke bawah. Kemudian dia buat tepukan pada tempat yang sama. Boleh ke tak boleh? Pada minggu yang lalu kita dah bincangkan, jawapan dia boleh. Sebab apa? Sebab yang tepukan yang kita buat dekat atas kertas contohnya, itu tak jadi mustakmal lagi. Tang mana yang jadi mustakmal? Mustakmal ni maksud yang telah digunakan. Tang bila? Ketika mana kita dah tepuk muka kita, sapu muka kita ni, kemudian kita lepaskan tangan kita ni. Maknanya kata kesan daripada debu tanah yang terkeluar itu mustakmal. Tangan kita jadi mustakmal. Jadi kena bersihkan dulu. Kemudian tepuk kali yang kedua, tempat yang sama tak ada masalah. Sebab tepukan yang kertas tersebut, debu tanah yang terdapat di kertas tersebut tak ada mustakmal lagi. Maknanya tepuk banyak kali pun, 1000 kali pun boleh. Sekiranya debu tanah tu ada lagi dekat atas kertas ni, buat banyak kali pun tak ada masalah. Ya, sebab apa? Mustakmal ni ada terdapat pada muka kita. Jadi kemudian yang keduanya ialah tepukan yang kedua buat dekat tangan. Cara dia macam mana? Cara dia yang paling sempurna ialah jari kita bertemu jari. Jari kita bertemu jari. Kemudian kita bawa sampai ke sini, sampai ke siku. Menggunakan jari kita ni. Ini jari. Daripada sini bawa sampai ke sini. Kemudian pusing. Pusing guna ni pula. Buat je ni. Kemudian pusing guna perut tangan. Kemudian bawa. Kemudian ibu jari bertemu ibu jari. Nampak tak? Maknanya kata tapak tangan kita jangan sentuh. Tapak tangan kita jangan sentuh. Kalau sentuh, debu tanah ni boleh jadi mustakmal. Jadi jangan sentuh. Buat macam ni. Tarik. Dan pusing. Tolak. Ibu jari kena sini. Kena tak kat sini? Tak kena. Jadi tangan yang ni pula, buat macam ni pula. Tarik. Kemudian pusing. Sini. Itu cara yang paling sempurna lah. Tapi kalau seorang macam susah sangat lah buat macam ni, Ustaz, tak pernah buat kan. Jadi kalau dia nak gosok pun tak ada masalah. Gosok lah macam mana pun. Gosok. Asalkan jangan tangan kita terangkat. Tangan kita jangan angkat ketika kita gosok. Dari sini kan, kita gosok lah. Tapi asalkan tangan kita kena tapak tangan. Ada yang terkena tapak tangan, kita gosok je. Jangan kita angkat tangan kita dan juga jangan kena sini. Syarat itu dia. Gosok lah. Tak payah. 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk muka, 1 tepukan lagi untuk tangan. Maknanya kata sebab apa kita tak kena ni? Sebab tangan kanan ni pula kita buat belah kiri pula. Sini. Kemudian kita sini.
Mana kata jangan kena ni. Sebab apa? Dua kali tepukan tu, satu untuk muka, satu lagi untuk tangan kanan dan juga tangan kiri. Tapi kalau buat lebih daripada dua tepukan, hukumnya adalah makruh. Kalau dah sempurna tepuk sapuan dah. Kalau dia macam tak yakin, oh ni tak kena lah, dia boleh ambil sekali tepukan lagi, sapu dekat sini. Kalau dia tak yakin lah. Tapi kalau dia dah yakin, dia buat tepukan lagi, makruh pun. Jadi sebenarnya dua kali tepukan dah okey. Macam ni, sapu ke muka, boleh tepuk lagi. Macam ni, senang dia sebut kan. Ni, dah settle. Buat 3 kali ke? Sekali cukup lah. Kan, sekali cukup lah. Saya buat sampai 3 kali. Itu adalah cara dia. Jelas kan? Jadi ini berdasarkan hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tayammum darbatun bil wajhi wa darbatun lil yadayn ila al-mirfaqain." Cara bertayamum adalah dengan 2 kali tepukan, sekali untuk muka dan sekali lagi untuk kedua-dua tangan hingga ke siku. Riwayat Ad-Darqutni ini. Jadi itu cara. Kemudian sepuan tersebut hendaklah meliputi seluruh anggota tayamum. Ini berarti sekiranya ada cincin di jari ataupun jam tangan, apa-apa yang berada di tangan kita, gelang ke apa ke kan, ia mestilah ditanggalkan ketika melakukan tepukan yang kedua. Kata kalau kita ada cincin, tampuk cincin. Kalau kita berwudu, macam saya sebut tadi lah, air ni sifat dia mengalir. Kalau kita berwudu, tak tanggal cincin pun tak apa, sebab air memang dia mengalir kat sini, dia yakinlah. Tetapi kalau debu tanah, sifat debu tanah ni tak mengalir. Jadi sebab itu wajib ditanggalkan cincin ni. Wajib dengan cincin ni supaya debu tanah kena dekat seluruh tangan kita dan juga dekat muka kita. Jadi kena pastikan gosok tu gosok dengan betul lah. Gosok ni jangan bagi terangkat. Kalau muka, jadi jangan bagi terangkat tangan kita. Kalau terangkat, dia jadi mustamal. Syaratnya. Okey, jadi mestilah ditanggal cincin di jari ketika melakukan tepukan yang kedua supaya debu tanah boleh sampai ke bahagian jari tempat cincin tersebut. Itu yang rukun yang kedua. Senang ya. Tayamum senang ya. Jangan rumit-rumitkan. Kemudian yang ketiga, tertib menurut cara yang telah disebutkan. Macam mana wudu tertib, begitulah juga dengan tayamum. Kerana apa? Kerana Allah sebut kena sapu muka dulu, barulah sapu tangan. Ini kerana tayamum menggantikan wudu yang tertib adalah antara rukunnya. Oleh itu lebih utama ia menjadi rukun kepada penggantinya. Jadi kalau wudu pun kena tertib, tayamum pun kena tertib. Tapi kenapa kita mandi wajib tak ada tertib? Kenapa boleh mula kat kaki dulu, boleh mula kat kepala dulu? Kenapa? Sebab mandi wajib ni satu badan kena basuh. Jadi tangan yang tertib kan. Tak ada tertib tangan mana nak mula tak ada. Sebab dia satu macam umpama seperti satu bahagian. Tetapi kalau wudu, dia ada bahagian-bahagian kan. Basuh muka, basuh tangan, sebab itu kena ada tertib. Tapi kalau mandi wajib, tak ada tertib. Sebab semua bahagian tubuh badan kita kena dibasuh, diratakan dengan air. Itu adalah rukun-rukun tayamum. Ada beberapa soalan. Jadi dia kena mulakan muka dulu, kemudian barulah tangan dia. Kalau dia buat tangan dulu, baru muka, yang sah hanya muka saja. Jadi dia perlu mulakan membasuh dengan tangan dia. Contohnya orang ni keliru, dia tepuk, dia basuh tangan dia. Kemudian dia tepuk lagi, dia basuh muka dia. Basuh dia macam mengok. Tak mana ni, kan? Jadi adakah dia perlu mula balik basuh sapu muka? Tak. Jawapan dia terus sapu tangan. Sebab apa? Muka dia dah sah lah sapu ni. Dan juga belum membasuh tangan dan settle lah. Itu adalah rukun tayamum. Kerana tayamum ni senang, 2 anggota sahaja, muka dan juga tangan hingga ke siku. Okey, itu adalah rukun tayamum. Manakala sunat tayamum, dah ketuk lah. Sabar sunat tayamum.
Tertib dia kena mula muka dulu lah. Tertib tu rukun. Sebab tu saya cakap dalam kitab ni dia buat 3. Kalau dalam kitab lain dia menyebutkan 5. Pertama, proses peralihan tu rukun. Kedua, niat. Ketiga, menyapu muka. Keempat, menyapu tangan. Kelima, tertib. Tetapi dalam kitab ni rukun yang kedua, muka dengan tangan dia sekali kan. Cuba tuan tengok dalam kitab. Tertib termasuk dalam rukun tayamum. Termasuk dalam 3. Cuba tuan tengok dalam kitab. Kalau tengok dalam kitab tu ada 3. Sapu muka, yang sapu tangan dia sekali ke dalam poin nombor 2 tersebut. Samakan dengan poin tu betul-betul. Mengikut susunan. Ya, betul. 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 Itu maksud tertib, ikut susunan. Jangan buat ni dulu, ni dulu. Kalau wudu, basuh muka dulu, baru basuh tangan dulu, baru sapu muka, sapu kepala, baru basuh kaki. Kena ikut tertib lah. Kalau basuh kaki dulu, basuh muka, tak boleh. Itu masuk tertib. Okey. Ini rukun yang ke-6 tertib. Ya, betul. Tertib tayamum rukun yang ketiga lah dalam kitab ni. Tertib dia termasuk dalam rukun. Senang cerita. Saya tak faham sangat soalan ni. Ya, pada hujung sekali tertib. Soalan hujung sekali tertib. Tak sekali pun tertib. Mengikut susunan. Dalam keadaan hadas besar, tayamum ni bukan setakat wuduk sahaja, tetapi untuk menggantikan hadas besar pun ya juga. Tak boleh apa? Hadas besar, ada kecil, kalau tak ada air, boleh digantikan dengan tayamum. Saya cakap tak boleh ke? Boleh kan saya cakap kan? Niat tu. Buatlah cerita saja aku bertayamum untuk mengharuskan solat fardu. Dalam keadaan hadas besar ke, hadas kecil ke, gunakan niat yang sama. Dalam keadaan hadas besar, kemudian kita bertayamum, yang macam mana rukun ni, kemudian solat lah. Boleh. Untuk mengharuskan solat. Okay. Jadi cara ni untuk mandi wajib ke, untuk menggantikan wudu ke, sama cara dia. Cara dia sama sahaja. Okay.
Ada berapa pertanyaan lagi? Ramai keliru ni. Sebab apa? Sebab ramai tak buat. Tak nak buat kan. Bahkan Malaysia ni ada air, banyak air. Kemudian sakit pun mungkin kita tinggal solat kot. Kan tak ada mana. Sehingga dengan punya. Kita tak tahu semua. Tak boleh. Tangan sebelah je. Macam mana? Tangan sebelah tak ada. Pudung. Kalau pudung tak ada air. Tayang macam mana pula kan? Takkan nak seluruh tangan kita potong habis sampai sini. Kalau sampai sini, buat mana yang boleh lah. Mana bagi kata. Kalau boleh buat. Bagikan sampai debu tanah ni kena kat tangan kiri kita. Takkan potong, kalau potong sampai sini, tak apalah sembahyang lah. Yelah nak baca mana? Tak ada tangan. Yang kiri je ada. Tapi kalau dia sampai sini, mana buat yang kita mampu. Asalkan tangan kita ni kena. Dia kena ada proses peralihan. Dia kena ada proses peralihan tu pun. Dia tak boleh biar je ni. Dah, tak boleh. Dia kena ada proses peralihan. Kalau tepuk kat dinding tadi kan, debu tanah boleh, debu dinding tak boleh. Mana apa-apa yang kena kat dinding, contohnya debu simen, debu apa lagi dekat dinding tersebut tak boleh. Dia kena debu tanah. Okey. Tak sempat dulu. Esok minggu depan sekali yang sunat sekali. Kita betul sunat sekali wujud. Okey, pokok minggu depan. Tapi jelas kan rukun tayamum ni. Kalau ikut dalam kitab lain ada 5. Tapi dalam kitab ni ada 3. Pertama, peralihan daripada tangan kita nak ke muka kita beserta dengan niat pada ketika itu. Kemudian yang kedua, niat. Ketiga, sapu muka dengan tepukan yang pertama. Dan yang rukun yang keempat, tepukan yang kedua, sapu tangan kanan dan kiri hingga ke siku. Yang kelimanya ialah tertib. Mana kena buat muka dulu, baru tangan dulu. Tak boleh tangan dulu, baru muka tu tak sah. Kena tertib mengikut susunannya. Baru nak masuk sunat tayamum. Okey, ada berapa pertanyaan lagi? Sapu tangan, sapu dah sini. Sapu muka ni. Kalau tangan potong sampai sini, tangan ni buat lah mana mampu. Kalau ni tak payahlah buat, dah tak ada siku dah. Siku pun hilang. Sini buat lah mana yang boleh. Contoh tangan kita potong sampai siku kan, buat lah satu tu. Mana yang kena. Ni nampak macam buruk lah, tapi kalau orang tu tak ada tangan, benda tu boleh buat. Tak ada salah. Tapi kalau buat ni macam tangan kabil lain. Jelas boleh faham. Contoh kalau masjid rukun tak ada air lah, contohnya air perigi tak ada, air laut semua kering. Kan air zaman so, kan semua nikmat air semua ditarik. Ni kaedah dia. Sebab ilmu ni penting tuan-tuan. Takkan benda tu nak berlaku baru nak ambil tahu. Tak boleh. Kita kena ambil tahu dulu. Sebab air zaman ni kita tak tahu apa-apa yang akan berlaku. Kan tiba air tak ada. Kita rasa yakin lah sebab kita berlukut. Ada laut, kan ada perigi. Cuba bayangkan soal ada nanti kan. Jadi pentingnya ilmu ni untuk kita praktikkan pada kemudian hari lah. InsyaAllah akan ada beberapa pertanyaan. Jika sekadar ini saja, depan kita akan belajar sunat tayamum pula. Kalau tak ada beberapa pertanyaan, jika sekadar ini saja. Saya sudahi dengan hadis kita dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk majlis kita yang tasbih para surah Al-Asr.